Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Farhana binti Muhammad Syabuddin, nama matrik 054844. Okey, hari ini saya ingin bertanggang mengenai tajuk kajian saya, iaitu kepentingan tarikat tasawuf dalam Islam. Okey, pengenalan kepada tajuk kajian saya. Dalam membincangkan persoalan tasawuf ni, ia seakan sinonim dengan perkara yang melibatkan perihal dalaman dan dinamakan sebagai aspek rohani dan spiritual. Tasawuf ialah membebaskan diri dari perlakuan yang mazmumah, memperelokkan diri dengan sifat mahmudah serta menjadikan diri hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila disebutkan sahaja tasawuf, ia juga tidak lari pada perbahasan yang mana berkenaan dengan tarikat. Dalam disiplin ilmu tasawuf, tarikat merupakan rukun kepada tasawuf. Okey. Pada abad ketiga dan keempat Hijrah, sejarah merakamkan bahawa pengalaman tasawuf pada abad itu adalah berbentuk mencontohi seluruh perihal kehidupan rohani Rasulullah SAW secara individu. Rasulullah SAW dijadikan sebagai model sufi yang diteladani segenap aspek kehidupan baginda. Manakala pada abad kelima dan keenam Hijrah pula, tasawuf telah dikembangkan kepada satu sistem pengamalan berbentuk praktikal. Institusi tarikat telah muncul pada kurun ke-6 dan ke-7 Hijrah yang berbentuk sebuah organisasi dalam usaha pengamalan tasawuf secara lebih praktikal. Tarikat merupakan sebuah institusi yang berada di bawah tasawuf yang merujuk kepada jalan yang dilalui untuk mencapai pengukuhan spiritual Muslim. Terdapat pelbagai tarikat muktabar yang masyhur pengamalannya dalam kalangan masyarakat, iaitu tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Ahmadiyah, tarikat Kubrawiyah dan tarikat Qadiriyah. Setiap institusi tarikat mempunyai organisasinya yang terdiri daripada golongan guru, yang mana golongan guru dipanggil syekh mursyid dan golongan murid yang mana dipanggil salik. Tahap pencapaian kemantapan rohani seseorang murid itu bergantung kepada para syekh mursyid yang membimbing sesebuah pengamalan tarikat. Okey, konsep tasawuf. Konsep tasawuf dari sudut etimologi, asal perkataan tasawuf adalah daripada kalimah bahasa Arab yang mana tasawwafa, yatasawwafu, tasawufan. Pertamanya, tasawuf adalah daripada kalimah suf yang bermaksud bulu, merupakan bulu haiwan yang dihasilkan daripadanya pakaian yang pada zaman dahulu yang kebiasaannya dipakai oleh golongan tasawuf. Okey, tasawuf disandarkan kepada Al-Ghaus bin Mar bin Ad bin Tabikhan bin Ilyas bin Mazar yang lebih dikenali sebagai Suffah bin Murrah. Golongan sufi dinisbahkan kepada beliau kerana keadaan hal ehwal sufi yang sentiasa menyendiri dan tujuan pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah as-saf juga dikatakan sebagai asal perkataan tasawuf, membawa maksud saf ataupun barisan yang merujuk kepada barisan golongan yang berjuang di gelanggang peperangan maupun barisan golongan yang mendirikan solat di saf hadapan. Ia merujuk kepada hati yang murni dan suci daripada segala akhlak yang batil serta sentiasa bersifat lapang dada dalam usaha menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalimah ahlu as-suffah yang merujuk kepada kumpulan orang miskin yang mendiami serambi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Golongan tersebut ialah para sahabat dalam kalangan golongan muhajirin dan ansar. Okey, kita masuk kepada konsep tarikat. Definisi tarikat boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu tarikat yang umum, yang kedua tarikat yang khusus. Asal kalimah tarikat yang disebutkan sebagai tariqah dalam bahasa Arab adalah daripada kata kerja, iaitu taraqa yatraqu atau tariqah yatraqu. Menurut Ibnu Manzur, tarikat dari sudut bahasa merujuk kepada jalan, yang mana mazhab dan keadaan. Definisi tarikat sebagai jalan adalah seumpama maksud perkataan syariah, sirat,
sabil dan manhaj, iaitu kesemua perkataan tersebut menunjukkan makna jalan yang dilalui untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pengertian tarikat yang membawa maksud jalan dengan penggunaan kalimah at-tariqah telah disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa al-wistaqamu 'ala at-tariqati astaqinahum ma'an ghadaqam. Maksudnya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, nescaya kami akan menurunkan kepada mereka itu air, yakni hujan yang cukup. Surah Al-Jin. Bila dilihat pada penafsiran kalimah at-tariqah dalam ayat tersebut, didapati bahawa kebanyakan ahli tafsir membuat penafsiran kalimah tersebut sebagai al-Islam. Dalam membahaskan pengertian tarikat dengan makna yang khusus pula, ia membawa pengertian cara atau kaedah khusus yang dilalui oleh para salik yang bermatlamat untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk kepada kaitan antara tasawuf dengan tarikat. Tarikat ini merupakan jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Pada dasarnya, tarikat merupakan bahagian dari tasawuf kerana tujuan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyucian jiwa adalah inti dari kandungan tasawuf. Praktik ubudiyah dan muamalah dalam tarikat tidak dapat dipisahkan dengan kajian tasawuf. Garis yang menyambung sejak masa Nabi SAW hingga syekh tarikat yang hidup saat ini telah disebutkan silsilah yang saling sambung menyambung, di mana mereka punya organisasi akan terus bersambung dan bersambung. Tarikat itu mensistematikkan ajaran dan metod-metod tasawuf dalam rangka untuk mendapatkan muqarabah dan muraqabah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dianggap sinonim dengan istilah tasawuf, iaitu dimensi esoteris dan aspek yang mendalam dalam ajaran Islam. Okey, seterusnya kepentingan tarikat tasawuf dalam Islam. Antara kepentingan tasawuf ialah mencapai maqam ihsan. Tasawuf adalah sebahagian daripada agama Islam yang mana tidak boleh dipisahkan oleh mana-mana individu Muslim. Dalam hadis Nabi SAW ini disebut an ta'budallah, bermaksud kamu menyembah atau beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tentulah berdasarkan kepada iman dan Islam. Ini bermakna ibadah itu merupakan penghayatan ilmu tauhid dan fiqh. Ilmu tasawuf atau tariqah dianggap sebagai ilmu rasa, iaitu ilmu zauqi, yang mana menurut Imam Ghazali tidak dapat dicapai dengan jalan mendengar atau ta'lim seperti ilmu-ilmu yang lain kecuali dengan zauq dan suluk sahaja. Ibadah itu akan bertukar menjadi ubudiyah apabila ibadah itu telah sampai ke peringkat zauq. Pembersihan hati juga merupakan kepentingan tarikat tasawuf. Taklif syarak yang diperintahkan kepada manusia, iaitu yang khusus pada dirinya, merujuk kepada dua bahagian, iaitu yang pertama hukum hakam yang bersangkut paut dengan tubuh badan manusia, yang kedua amalan-amalan yang bersangkut paut dengan hati. Amalan tubuh badan mempunyai dua jenis, iaitu berupa suruhan, yang kedua berupa larangan. Suruhan Allah adalah seperti solat, haji dan sebagainya. Larangan pula seperti membunuh, berzina, mencuri, minum arak dan seumpama dengannya. Jadi seterusnya kepentingan tarikat tasawuf dalam memelihara anggota zahir. Memelihara anggota zahir daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hati akan menjadi bersih apabila diri seseorang sudah terpelihara daripada perbuatan, kerana hubungan rapat di antara anggota zahir dan batin itu saling berkait.
Syekh Mursyid dalam sesebuah tarikat tasawuf merujuk kepada seorang guru yang memberi tunjuk ajar dan bimbingan kerohanian. Seterusnya, aspek bimbingan dari sudut zahir dan batin tersebut adalah usaha dalam membersihkan kekotoran rohani dan menjadikan rohani seseorang murid itu dihiasi dengan kebaikan. Okey, kesimpulan. Penyucian jiwa ni penyucian jiwa seseorang individu dengan melalui pendekatan bimbingan daripada Syekh Mursyid adalah sememangnya dikhususkan oleh institusi tarikat tasawuf. Ini kerana dia bertepatan dengan prinsip-prinsip tarikat itu sendiri yang menjuruskan pengamalnya kepada kebersihan, iaitu tazkiyah, dan kesucian, iaitu tasfiyah rohaninya, iaitu sifat takwa, zikrullah dan muraqabah, serta pengamalan suluk atau khalwat. Kesemua perihal tersebut adalah terarah kepada spiritual yang positif dan utuh melalui pimpinan Syekh Mursyid. Penyakit rohani ini mampu dirawat oleh Syekh Mursyid, manakala penyakit jasmani mampu dirawat oleh pakarnya, iaitu doktor perubatan saintifik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.